Kenyang. Makan. Allah. Tumpah. Bapak kebalak. Hai, Assalamualaikum. Hari ni I nak buat nasi lemak. Geram pula tengok orang ramai gila post kat Facebook buat nasi lemak. Dah lama tak masak nasi lemak. So, pakai apple baru. Good morning. Sekarang dah pukul 12. Good morning. So, jom kita start. Okay, so ini barang yang kita perlukan. Kelapa parut sebab tak ada santan. Bukan tak ada santan. Tak tahu kenapa lelaki aku pergi beli kelapa parut. Okay, so kita pakai kelapa parut, kacang, cili boh, telur nak buat rebus, ikan bilis, halia, serai sebab tak ada daun pandan, bawang putih, bawang besar. That's it. Itu saja. First kali kita nak rendam kelapa parut ni. Okay, ni sebiji kelapa parut. So, I guna setengah je kot dulu. Okay, so ni lebih kurang setengah je sebab nak makan untuk 2 orang je. 2 orang setengah tu masuk lupa. So, pakai setengah je lah. Lepas tu, kita rendam dulu. Kita tuang air panas. Sebab ni nanti kita nak blender untuk keluarkan santan dia. Okay. So, ni kita rendam dulu kat tepi. Sementara tunggu dia rendam ni, kita masak dulu sambal tumis. Rebus telur 6 biji. Okey, sekarang kita nak goreng kacang tanah. Agak-agak dah perang macam tu, dah boleh angkat. Jangan biar lama sangat, kacang je tak sedap kalau hangus. Gunakan minyak yang sama untuk goreng ikan bilis pula. Pun sama, agak-agak dah perang-perang tu dah boleh angkat dah. Siap. Bawang ni besar gila. Tengok ni, besar tapak tangan tau. Lepas tu ni ada bawang lebih. Kita guna juga untuk blender. Masukkan bawang putih, masukkan bawang besar, sedikit air dan kita blend. Blend sampai betul-betul hancur. Lepas tu kita ketepikan dan kita akan blender kelapa parut pula sekarang. Tak payah tambah air, kita guna je air yang kita guna untuk rendam kelapa parut tu. Okay, ni hampas dia, buang, jangan masuk sekali kalau tak nanti kita punya nasi lemak warna coklat. Okay, kasih blend sama dia. Allah, penuh sangat, tak boleh guna pakai ni. Kita tukar bekas, kita pakai yang tinggi sikit. Bila dah siap blend tu, sekarang kita kena tapis kelapa tu untuk dapatkan air santan. Bapak kebalak. Bapak siapa pula yang balak ni? Sebenarnya nak pakai tangan, nak ramas pakai tangan, tapi macam tak nice pula untuk video kan. So, gigih lah pakai sudu tu tekan-tekan. Okey lah. Kita back to basic. Kita guna tangan juga untuk perah. Untuk kelapa parut ni sebenarnya kita boleh blend 3 kali untuk dapatkan air santan yang banyak lah. Tapi terpulang lah dekat kita nak blender banyak kali ke tak. Macam guna 2 kali je. So ni untuk blender kali kedua untuk dapatkan tapisan santan yang kedua. Allah. Kalau nak blend 3 kali, hati-hatilah jangan terlebih air. Nanti nasi lemaknya lembek. Beza warna dia. Sebenarnya boleh buat 3 kali. Tapi malaslah buat 2 kali je. Tengok tak? Nampak tak? Ini macam off-white sikit. Yang ni putih suci. Kalau ada lagi satu yang tapisan ketiga, dia akan warna jernih.
Next, kita nak tumis bahan pisang. I dah masukkan serai dengan halia, tumis. And then, I masukkan bawang besar dan bawang putih yang dipisang. Reserve untuk sambal tumis. Masukkan beras. Untuk sebatikan beras dengan bahan tumis tu. Supaya senang lah, tak payah nak banyak kali kacau dalam periuk. Nangis pula. Tadi sedap-sedap main. Dia seronok main. Lepas tu tiba-tiba nangis. Yang ni tak payah masak lama pun. Agak-agak dah sebati, dah boleh tutup api dan masukkan dalam periuk nasi. I dah letak garam dalam 1 sudu kecil macam tu. Lepas tu tuang je santan. Okey, nasi ni I masak 3 pot. Santan ni dah terlebih sebenarnya. Tapi tak apa, kita masak dia lama sikit. Jadi nanti dia akan elok lah, cantik lah kejadiannya. Kacau-kacau sikit. Lepas tu kita masuk dalam periuk dan masak. Apalah makna nasi lemak tanpa sambal tumis? Tumiskan bahan tumisan. Sementara nak tunggu bahan kisar tu garing, kita kupas kulit telur rebus. Tips nak senang kupas kulit telur, rendam telur tu dalam air paip, biarkan air dia mengalir. Jadi telur tu dah sejuk lah masa kupas. Dia memang akan senang tertanggal. Nampak tak? Senang je kulit tu nak tertanggal. Tak ada pun telur tu pecah ke, sompit ke, apa ke. Telur siap. Next, untuk cili kisar pula, I tuang sikit dalam mangkuk. Ikut berapa banyak lah yang kita nak masak. Kuantiti berapa ramai. Ni I tuang dalam mangkuk yang asing sebab I nak mixkan dengan air sikit. Tuang air sikit. Air panas pun boleh, air biasa pun boleh. Lepas tu kita kacau dia supaya dia sebati and dia cair sikit. Supaya dalam kuali nanti kita tak perlu nak tambah-tambah air. I suka sambal dia cair sikit. And then kita masuk ikan bilis. I decide untuk guna ikan bilis ni letak dalam sambal tumis. Jadi sambal tumis ikan bilis. Sebab ikan bilis ni besar. I rasa macam tak best je nak makan ikan bilis rangup-rangup besar-besar macam ni. So kita masukkan dalam tumisan bawang tu. And then agak-agak bila ikan bilis tu dah perang, dah rangup-rangup sikit, kita masukkan cili kisar yang kita dah bancuh dengan air tadi. Okay, sebenarnya I bancuh air sebab I suka sambal tumis yang cair-cair sikit. I tak suka yang kering. Sebab tu I tambah air awal-awal. So nanti ni kita biar je dia mengering sendiri. Dia akan basah-basah sikit lah sambalnya. Okey, untuk sambal tumis kali ni I malas nak guna air asam jawa. So I just guna asam keping je sekeping. Kena tunggu lagi sebab air terlebih. Kalau ikutkan ni sebenarnya dah naik dah. Dah jadi warm, keep warm. Tapi sebab air banyak, so kena sambung lagi masak. Okay, sekarang kita masukkan bawang hiris, bawang mayang pula dalam sambal tu. Tapi ni optional, kalau tak nak masukkan pun boleh. Tapi I suka ada tekstur bawang dalam sambal ke dalam apa-apa lauk lah. Seronok kunyah-kunyah bawang kan. Tips untuk buat sambal tumis yang cantik kejadiannya, of course kita guna minyak yang banyak. Tapi sebab I malas nak guna minyak banyak, and then I decide untuk masak guna api kecil. Api kecil lah, bukan api sederhana tau. Api memang api kecil. Jadi I biarkan dia lama dalam sejam ke 2 jam macam tu.
Biarkan dia tumis sendiri. Tak payah banyak kacau. Just biar je lah. Tapi api kecil lah and kena sabar menunggu. Gitu. Kalau rasa nak siap cepat, bolehlah lebihkan ais. Lebihkan ais pula. Apa kaitan dengan ais? Nak masak sama tumis letak ais ni kau ngarut apa? Kat sini boleh nampak kan sambalnya dah macam bertukar warna sikit. Makan jemput-jemput ataupun lempeng ke. Jemput-jemput ke ataupun lempeng kan. Sedapnya. Now, kita masukkan telur rebus yang kita dah kupas tadi. Masukkan telur ni last sekali pun tak apa. Sebab telur kan dah rebus. Kita cuma nak dia sebati je dengan sambal. Kacau. Keruk kuali tu. Biar nampak semenggah sikit. Oh, by the way, telur ni sebenarnya sebelum masuk dalam sambal, kita boleh goreng dulu. Supaya untuk dapatkan tekstur telur yang berasa sikit lah masa gigit nak makan tu kan. And next, kita masukkan garam setengah sudu besar. Gula pasir 1 sudu besar. Garam, I tak masukkan banyak tau. Sebab ikan bilis tu dia jenis basah-basah. Jadi dia agak masin. So, I kurangkan garam. Sebab takut lah kan masin sangat. Nanti pening lah nak makan air. Darah tinggi. Sambal tumis ikan bilis telur rebus instan. Ambil kau gaya Ina Azman buat tutorial masak. Siap. Kita cat sikit nasi lemak. Cantik kejadiannya ya. Molek terletak gitu. Okey, kita acak-acak buat nasi lemak dalam mangkuk untuk cantikkan sikit kita punya plating. Terbalikkan dia. Pap. Siap. Assalamualaikum. Welcome back to my channel. Okay, hari ni I masak nasi lemak. Nasi lemak. Allah. Nasi lemak dengan ada telur rebus dalam sambal. So, kita dah masak, mestilah kita kena makan. Jom kita makan. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelum tu kita minum air dulu. By the way, video ni I nak test mic. Sebab I baru beli mic Boya. So, kita tengoklah audio kali ni okey ke tak. Sebelum tu kita baca doa makan dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik lana. Oh ya, by the way, anak saya semua tidur. Bukan semua. Yang selalu mengacau tu tidur, tengah tidur. Yang kecil tu baru bangun tidur. Dah 3 jam dia tidur, jadi dia tengah tengok TV. Suami I pun tidur. Okay, so sekarang kita nak makan. Bismillahirrahmanirrahim. Kita tuang dulu telur ni. Okay, ni ada sambal extra in case kalau perlukan. Sebab I suka makan nasi lemak sambal banjir gitu. Okay. Timbang dulu. Tak? Timun pun sedap. Lapar. Semua benda dah sedap. Ikan bilis. Masin. Ikan bilis ni masin jadi kalau letak garam sikit je padahal. Masin. Patut tak payah letak garam. Sebab tu lupa ikan bilis ni dah masin. Tapi nasi lemak terbaik. Ni nasi lemak ni pakai kelapa parut kelapa segar bukan santan kotak. Selalu pakai santan kotak, entah apa demam ke apa, suami demam ke apa entah. Dia beli kelapa parut, kelapa segar. Sedap. Sambal pun sedap, cuma masin sikit je. Sebenarnya tak adalah masin sangat, cuma rasa masin daripada ikan bilis. Nasi lemak ni
tak pakai daun pandan. Sebab tak ada daun pandan pun. Malah nak beli kan. Nasib baik dia tak ada serai. So kita pakai serai. Serai pun sedap juga. Cuma dia tak ada bau. Bau pandan kan bau wangi. So dia tak ada bau wangi daripada daun pandan tu tak ada. Tapi still rasa nasi lemak. Oh, ada orang kan dia suka buat nasi lemak. Dia letak apa tu? Biji sawi Dia tahu yang bulat-bulat tu. Ataupun halba. Mak mertua suka letak halba. I tak suka. Sebab dia sebenarnya sedap. Tapi I yang tak suka rempah-rempah tu. I tak suka sangat. Lalu nasi, kita kan makan nasi kan. Jadi dia terlampau rasa dalam mulut. Tapi sedap. Cuma I yang tak suka. Tapi boleh makan je. Hari ni tenang. Rekod, masak semua tenang. Nufa behave sangat. Tak tahu lah. Dia mengantuk ke apa. Lepas tu yang Noah tidur dekat 3 jam. Daripada start masak tadi pukul 12. Ni dekat pukul 3 baru bangun. Boring pula Nufa tak ada. Selalu tukang kacau sampai stres. Kadang sampai jerit. I rasa jiran-jiran pun dah boring dah dengar jerit marah anak. Tapi hari ni dia tak kacau. Alhamdulillah. So masak pun sekejap je. Tak sampai setengah jam dia siap masak. Sebenarnya masak tak susah. Nak sediakan bahan pun tak susah. Apa yang susahnya apa tahu? Tambah sikit. Yang susahnya iklan. Yang susahnya apa tahu? Fikir nak masak apa. Sumpah susah. Sambal ni sedap sebab tadi Amalan nak tunggu lama tau. Jadi dia je atas dapur buka api kecil. Biar dia mengering sendiri. Nak buat sambal tu yang sedap jangan guna api besar. Sebab nanti dia jadi kering. Lepas tu dia boleh jadi hangat. Kalau guna api kecil, dia macam dia tak akan terlalu kering. Dia akan macam basah-basah sikit. Oh ni kalau makan dengan lepeng ke jemput-jemput, terbaik. Sedap. Dulu I buat nasi lemak style I tak ada buat macam ni lah. I mayang semua bawang dengan halia, daun pandan semua kan. Terus masuk dalam periuk. Terus masuk santan. Kalau tak ada tumis-tumis tak ada. Tapi buat macam tu boleh juga. Ada juga rasa lemak nasi tu. Berlemak juga rasa dia. Cuma dia kurang sikit lah. Bila kita tumis sekali dengan beras. Jadi rasa tumisan bawang tu dia akan sebati tau dengan beras. Jadi bila masak dia sekata, kita tak perlu nak kacau-kacau. Kita tak boleh kacau selalu masak-masak nasi lemak. Kalau tak dia akan lembek. Sebab nasi jadi hancur kan. Jadi bila kita tak perlu kacau, dia dapat jadi cantik lah macam ni. Dia dapat jadi, apa ni orang kata? Peroi Peroi ke macam tu. Dia jadi macam, apa ni? Sebutir-sebutir lah. Dia tak hancur, dia sebutir-sebutir. Lepas tu lagi satu, risiko kalau kita kenyang ni. Risiko kalau kita selalu masak, nasi boleh jadi lembek. Daripada tak lembek, dia boleh jadi lembek. Macam mana I tahu? I dah pernah experience lah benda tu. So dah tahulah pengalaman. Kacang ni benda wajib tau ada dalam nasi lemak. Ada kacang bergantilah dengan keropok ke apa ke, okey. Tapi macam ni pun mesti nak ada kacang. Hari ni hari keberapa kuarantin? Ahad. No, hari ni 24. Ya ke? Hari ni hari apa? Dah lah, pening lah nak fikir hari apa. Nah, habis. Untuk masak resepi kali ni, I bagi diri I sendiri 4 bintang. Sebab ni agak masin. Tapi I tambah lagi 0.5 bintang untuk diri sendiri. Sebab anak-anak semua behave hari ni. Sekejap pula nak bagi bintang berapa pun. Okay, bye. Jangan lupa like, comment and subscribe. Dah habis.
kalau cakap makan satu pinggan je. Sedap. Maksudnya sedap. Takkan nak makan satu pinggan je. Kita kena makan 2 pinggan. Makin. Kenyang lah pula. Enggak masalah perempuan ni. Mati kekenyangan. Okay, thanks for watching. Don't forget to like, subscribe and turn on notification bell. And kalau korang nak tengok video-video lain, boleh tekan video yang kat bawah ni